So malangnya keluarga pengantin perempuan menghidangkan nasi yang tak cukup masak lah, separuh masak kepada pengantin lelaki. Lepas makan tu punya cerita pula dah pengantin lelaki terkentut. So terkentut bukan sekali tapi dua kali. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni cerita agak menarik juga tentang 7 nama lokasi luar biasa di Malaysia yang korang rasa lah lawak ataupun pelik. So kadang-kala seseorang akan terjumpa nama lokasi lucu ataupun pelik dekat jalan atau pulau atau kampung yang kurang dikenali di Malaysia. Dan diorang pun berkongsi dekat internet supaya kita semua boleh menilai sendiri antara pelik ataupun lucu. Dah tentu-tentu sebahagian daripada ni sudah biasa bagi orang yang tinggal di kawasan tu. Namun ramai rakyat Malaysia dari bahagian lain di negara ni tak pernah terjumpa lokasi dengan nama yang begitu. Nak lagi yang duduk kat bandar, memang diorang rasa pelik ataupun lucu sesuatu benda tu. So dekat sini ada beberapa tempat yang mempunyai sejarah yang unik di sebalik nama-nama mereka, yang sebenarnya boleh dijadikannya kelihatan sesuai untuk tempat tu ataupun tidak. Tanpa membuang masa, inilah dia nama 5 lokasi menarik ataupun pelik ataupun lawak yang menjadi perhatian netizen sekarang. Kampung Desa Temu Jodoh Johor. Nampak? Mana tahu korang pergi kampung ni temu jodoh, kita tak tahu. So kampung ni mempunyai sejarah yang sama romantis dengan namanya. Pada mulanya Kampung Desa Temu Jodoh merupakan ladang kelapa sawit di kawasan yang dikenali sebagai Sungai Lenek. Sekumpulan 120 anak bujang berusia 18 tahun hingga 24 tahun dilantik untuk membersihkan tanah tu pada 1973. Tetapi tak lama kemudian mereka diminta membantu sekumpulan wanita muda yang bekerja di projek tanah yang sama hanya beberapa kilometer dari Sungai Lenek. Dekat sana Romeo tu dah telah jatuh cinta dengan Juliet, dan pada tahun 1977 24 pasangan telah berkahwin dalam majlis perkahwinan beramai-ramai. So, bukan berkhatan saja ramai-ramai, kahwin pun boleh buat. Semasa ucapan pergulungan di majlis perkahwinan tu, Menteri Besar Johor ketika itu Allahyarham Tan Sri Osman Saad secara bersahaja memberi nama kampung tu, dan ia telah melekat sejak dia beri nama tu, sejak arwah beri nama tu. So, kampung ni bagi aku agak rare sebab memang kena dengan kejadian dia, Kampung Temu Jodoh. So mana yang tak ada jodoh, try pergi sana tengok mana tahu ada jodoh. Ini bukan pelik, ini betul-betul. So nombor 2. Yang ini orang kentut ditinggal baik duit. Pulau Kentut Kecil dan Pulau Kentut Besar. Tanggunglah korang. Kalau korang nak kentut tu, fikir sendiri nak pergi ke arah mana. Sebab besar dan kecil ni beza bau dia. So Okay, dah. So kita teruskan dengan info dia pula. So menurut satu legenda, berlaku perkahwinan antara anak perempuan Gunung Mak Cincang dan anak lelaki Gunung Maraya. So malangnya keluarga pengantin perempuan menghidangkan nasi yang tak cukup masak lah, separuh masak kepada pengantin lelaki. Lepas makan tu punya cerita pula dah pengantin lelaki terkentut. So terkentut bukan sekali tapi dua kali. Sama ada satu tu kentut dia kecil dan satu lagi kentut dia sangat besar. Itu adalah tekaan sesiapa sajalah. Tapi cerita sebenar tu tak tahulah, ni aku buat-buat je sebenarnya. So kita terus nombor 3 guys. Kita terus nombor 3. Oi nah kau, di Sabah apa tempat ni? Jalan Microwave TV Station Sabah.
Difahamkan bahawa jalan tu diberi nama ni kerana tempat tu menghala ke bukit berhampiran. Bukit tu ada telekomunikasi Malaysia, TM Telekom Malaysia tu. So Bukit X yang menempatkan stesen jana kuasa dengan beberapa menara telekomunikasi dengan antena gelombang mikro. Ada yang menyangka bahawa kawasan tersebut diberi nama tersebut mungkin kerana panas ataupun ada TV besar lah kat situ. Rupa-rupanya tu hanyalah rekaan semata-mata ceritanya. Tak ada pun microwave atau TV yang boleh dijumpai di jalan tersebut. Jangan pula korang pandai-pandai pergi semata-mata nak usah TV tu yang ada kat situ. Memang taklah korang mau jumpa. So nombor 4. Yang ini korang kena tanya sendiri. Kampung Melaka pindah dekat Melaka lah. So pada tahun 1511 Melaka telah diserang kan, dan dikalahkan oleh Angkatan Tentera Portugis. So Datuk Paduka Seri Maharaja Lela, seorang putera Raja Melaka ketika itu, telah berundur ke Sungai Melaka bersama-sama pengikutnya dan mendirikan sebuah kampung baru di sana. Disebabkan perpindahan ni, kampung baru tu dikenali sebagai Kampung Melaka Pindah dan kekallah sampai ke hari ni. So mungkin masa tu dia nak beri satu nama, dia fikir. So cara yang senang dia kata, kita tempatkan nama ni Kampung Melaka Pindah. Pindah kat mana? Pindah kat Melaka kat. So nombor 5. Yang ini tak tahulah siapa yang jumpa. So nama kampung ni Kampung Baru Jumpa kat Sabah. Menurut Song and Stories, kampung ni pernah dihuni oleh masyarakat Lun Dayeh, Lun Bawang. Nama dia lah. So yang kebanyakannya berhijrah. Walaupun hidup dorang ni berpindah ganda dan tak pernah berjumpa, mereka tetap memberitahu satu sama lain, di sini baru kita jumpa. So maksudnya dekat sini, di sinilah akhirnya kita berjumpa. Sebab itulah mereka menamakan tempat ni Kampung Baru Jumpa. So tempat berkumpul lah kata orang. Korang pergilah pelosok mana pun, dekat sini kita jumpa. Baru kita jumpa kat sini. Lebih kurang macam tu lah. So nombor 6. Kampung Tok Imam Lapa, Terengganu. Beberapa laman web mendakwa nama kampung ni berasal daripada kisah seorang peniaga yang berlayar ke hulu dari Kuala Sungai Temelong. Sebab dia ke hulu tu untuk menjual beras dan ikan masin kepada penduduk di sepanjang tebing sungai. So tengah sedap dia menjual apa semua, dia singgah di pangkalan Rangas 9. Dia pergi masjid berhampiran tebing sungai untuk mencari makan. Kerana sebab dia lapar lah. So dekat sana dia menemui seorang imam yang sedang menghafal Al-Quran. Dengan tak semena-mena dia memberitahu imam bahawa dia sangat-sangat lapar. So sebabkan Tok Imam ni tengah hafal Al-Quran, dia tak menyedari yang dorang ni ataupun peniaga tu kemudian kembali ke perahunya dan menyusuri sungai. Namun mereka masih lapar lagi. Dia singgah di jeti lain dan pergi ke sebuah masjid. Menariknya, ini yang menariknya masjid tu ternyata sama. Mungkin sebab dia nak bagi tahu imam yang dia masa tu sangat-sangat lapar. So dia kata, "Tok Imam, lapar." Itulah yang jadi nama kampung ni sehingga sekarang. So agak rare cerita ni bagi aku, rare, kelakar dan juga kata orang memang pergilah. Tok Imam lapar kan, siapa boleh tahu jalan. So kita terus nombor 7. Jalan Persiaran Kerjaya, Shah Alam, Selangor. Setengah jalan ni dilabel sebagai jalan arkitek, penulis, penerbit, kontraktor, peguam, jurutera, jurubina, jurunilai, hakim, pensyarah, pelukis, kartunis, pemberita, polis, askar, tentera, menteri, senator, usahawan. Apa saja nama yang korang nak panggil kat tempat ni mesti ada punya. Nak lagi nama pustakawan ke dan penyelidikan pun ada. Kalau korang baru saja tamat SPM dan sedang menghadapi persimpangan Kerjaya, cuba korang try pergi Persiaran Kerjaya dan ikuti tanda-tandanya sehingga korang tersadung di jalan yang benar, insyaAllah. Kita tak tahu. So itu saja untuk kali ni guys. Aku nak minta maaf. Kali ni aku betul-betul minta maaf. Banyak sangat yang aku rasa macam menghina pada, bukan menghina, tapi benda ni memang bagi aku kelakar dan pelik. So apa-apa pun aku nak minta maaf kat korang kalau ada salah dan silap aku. Mana yang ada kat atas ni orang Terengganu, orang Johor, orang Shah Alam tadi
dengan orang Langkawi. Boleh komen kat bawah ni kalau betul-betul ada ke tempat ni, ataupun korang sendiri ke tergelak dengan nama tempat ni. So apa-apa pun, like, subscribe, share video ni guys. Jumpa aku lain video ni, insya-Allah. Kita jumpa lain video. Apa-apa pun, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ui, main tambah. Peace.